Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita utama, kerajaan negeri merancang untuk membuka jalan akses baru ke Sri Aman dalam usaha meningkatkan potensi pertanian di kawasan itu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari atau Datuk Abang Openg berkata, ketika ini terdapat dua pintu masuk ke Sri Aman iaitu melalui Lebuh Raya Pen Borneo. Manakala satu lagi laluan melalui jalan pesisir dari Samarahan ke Sebuyau, terus ke Lingga, Meludam dan terus ke Simanggang. Katanya satu lagi laluan adalah melalui Jabatan Batang Lupa 2 yang sedang dalam pembinaan. Apa maknanya kita buka kawasan? Kita akan tingkatkan lagi bekalan api dan elektrik. Apabila ia dah siap, mana ini adalah kawasan pertanian moden yang akan kita bangunkan, dan kita telah kenal pasti bahawa kawasan itu boleh mengeluarkan padi dan beras. Tapi bukan cara lama, cara baru. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan Pesta Benak 2023 di tebingan Sungai Sri Aman pada Ahad. Menurut Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari lagi, usaha sedang dilaksanakan bagi menghasilkan padi yang mampu dituai sebanyak 3 kali setahun. Katanya jika usaha tersebut berjaya, ia akan menambahkan lagi pendapatan negeri. Saya nak coba di gedung kawasan Kait Sayang pun, iaitu di Lubuk Punggur. Saya coba 5 ekar benih padi daripada Vietnam. Dan ini adalah bulan keempat. Padi dah berbuah dalam masa 3 bulan. Buat mana beras dapat kita keluarkan dalam masa 3 bulan. Minggu baru saya datang sia dengan sidak pakar daripada Universiti Putra. Bermakna kalau tuainya 3 bulan, 1 tahun kurang-kurang 3 kali. Kalau 3 kali, bermakna pendapatan 3 kali ganda. Dan kita dapat mengeluarkan beras spesies baru. Yang ini Hadir sama isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugat Embas, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Dato' Francis Hadin Hollis serta dif-dif kenamaan yang lain. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari berkata, Kerajaan Sarawak sedang mengkaji cadangan untuk menyediakan pendidikan percuma kepada anak-anak negeri ini. Menurutnya, jika segalanya berjalan lancar, inisiatif terbaru itu dijangka akan bermula pada tahun 2025 atau 2026 di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK13. meaning those who are eligible for entry to our universities, they are given the opportunity to further study in the university. Ngikut kata Danua adalah figurnya. Kalau mengikut figure kajian sidaknya, insya-Allah saya rasa dengan syarat negeri Sarawak dipimpin oleh GPS lah, kerana GPS saja orang visit dia baru untuk kita membantu rakyat Sarawak. Kerana kalau saya ada pahal, saya fikir Under 13 Malaysia Plan 25-26 kita akan memberikan free tertiary education kepada Sarawakian. Premier Sarawak kemudiannya berkesempatan menyaksikan perlumbaan perahu dan meninjau pameran agensi kerajaan negeri. Beliau juga tidak melepaskan peluang beramal mesra dengan warga Sri Aman yang memenuhi sepanjang tebingan Sungai Sri Aman. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Datuk Francis Hadin berkata, daerah Sri Aman masih memerlukan pembangunan yang pesat untuk memenuhi keperluan semasa dan masa depan. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang itu, Sri Aman termasuk Bandar Simanggang memerlukan pembangunan dalam beberapa aspek seperti kesenian yang mampu menjana pendapatan untuk penduduk setempat. Dan juga kita memerlukan Sri Aman Handicraft Center seperti bahagian-bahagian yang lain. Sebab apabila
Orang datang ke Seri Aman selalu tanya, di mana kita dapat baju, puak kumbu, kain. Datuk Francis Harden menambah, beberapa lokasi perindustrian juga patut dibangunkan di tapak-tapak yang disediakan oleh Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Dalam pada itu, beliau memohon agar kerajaan negeri terus menumpukan usaha ke arah membangunkan kawasan Seri Aman. Sejurus selepas majlis tersebut, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Cadangan Pembinaan dan Penyiapan Jalan Utama kedua pakej B2A dalam Bandar Seri Aman. Projek bernilai 60.9 juta ringgit itu akan bermula pembinaannya pada 6 Oktober ini dan dijadual siap pada 5 April 2026 selama 30 bulan. Terdahulu beliau diberi taklimat oleh Pengarah Jabatan Kerja JKRE Senior Richard Tajan dan turut disaksikan Datuk Ahmad Douglas Ugah, Datuk Sri Abdul Karim, Datuk Francis Harden serta kenamaan yang lain. Laporan seterusnya, perancangan awal yang teliti menjadi asas utama dalam memastikan projek pembangunan yang dilaksana di negeri ini benar-benar memenuhi keperluan masyarakat setempat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wan Tengah Ali Hassan berkata, kerjasama erat antara pemimpin tempatan dan kerajaan menjadi elemen penting dalam memastikan sumber yang terhad digunakan dengan bijak. Sehubungan itu, beliau menggalakkan ketua-ketua kaum dan kampung berperanan aktif dalam merancang dan menentukan projek-projek yang menjadi keutamaan di kawasan masing-masing. Kita menerima apa yang kita perlukan dan dengan itu lebih awal dapat kita merancang apa yang menjadi keutamaan. JKK mempunyai tanggungjawab yang besar. Jadi kita mesti tahu bagaimana cara pengurusan dibuat, mesyuarat mesti dipanggil, bagaimana cara membuat minit mesyuarat. Sebab kampung bis kita tahu apa keperluan. Kita memerlukan input-input daripada bis kita. Jadi perancangan itu bukan dari atas saja. Ianya datang daripada bawah. Barulah dapat kita sama-sama bekerjasama dan melaksanakan sesuatu yang akan dapat memberi impact kepada masyarakat. Okey, itu untuk MRT. Untuk projek RTP, ini semuanya adalah untuk pelaksanaan infrastruktur, bukan untuk program-program. Kita setiap tahun diberi peruntukan 5 juta. Lihat keperluan yang lain supaya ianya akan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan majlis penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP 2023 di Lawas baru-baru ini. Dalam ucapan sama, Adun Bukit Sari itu memberitahu pusat khidmatnya turut menyediakan peruntukan untuk membantu pelajar B40 dari Lawas melanjutkan pelajaran tinggi sebelum mereka mendapat beasiswa. Katanya inisiatif ini bagi memastikan generasi muda di konstitusinya mendapat kemudahan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, katanya pelbagai peluang pekerjaan juga disediakan melalui projek pembangunan yang dilaksanakan kerajaan bagi meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Paparan berikutnya, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hien menyempurnakan upacara menitik Mata Lima Singa bersempena dengan Festival Kuih Bulan di Kuil Hiang Tian Siang Ti, Kuching pada Jumaat. Upacara itu turut disaksikan oleh Ahli Dewan Negara Senator Datuk Ahmad Datuk Sri Ibrahim bersama Kapitan Chuan Chan, Kapitan Tan Kun Gi dan Kaunselor Eric Teh. Sejurus selepas majlis itu, Datuk Sri Dr. Sim berkesempatan menyantuni orang ramai yang hadir memeriahkan Festival Kuih Bulan yang diadakan di Carpenter Street. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media shortcast masuk portal cast.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kemeriahan Majlis Penutupan Pesta Benak 2023 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di tebingan Sungai Seri Aman pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.